Hai, Assalamualaikum. Mami kena angkat ni SOP. Ya, betul tak? Kat situ, kat sini dia tak apa nampak. Ya, right. Cukup kan? Okay, hai. Layan sembang Mami Jas. Ada siapa-siapa yang tengah online. Kita bersiaran hari ini dengan Mami Jas setiap hari Rabu 3.30. Okay, so hari ni kalau you all followers dekat IG, dekat Facebook perasan kan, minggu ni kita banyak cakap pasal anak kurang berat badan kan, macam mana nak tambah berat badan anak lah. Lepas tu kita share macam mana apa makanan yang sesuai untuk baby tambah berat badan. Lepas tu kita buat live juga, kita share produk-produk grooming yang sesuai untuk baby tambah berat badan kan. Sebab kita dekat grooming ni, kita faham yang mak-mak kat luar sana kan, you all ibu-ibu dekat luar sana, benda yang merisaukan kita bila anak tu macam kurang berat badan kan. Makan banyak tapi badan tak naik-naik. Sebab setiap bulan kita mesti akan pergi check upnya dekat apa tu, kalau yang ke klinik private lah. Kalau ke klinik government dekat KK lah kan. So selalunya memang akan orang panggil apa, nurse-nurse kan kadang dia pun bising kan, dia pun bising. Doktor-doktor pun terpaksa consult kan untuk kes-kes baby yang kurang berat badan ni. So itu yang menjadi kerisauan. Even macam Mami pun, Mami agak risau kalau macam anak Mami tu tiba-tiba macam bulan ni naik 1 kilo, bulan depan macam tak konsisten dia punya kenaikan berat badan tu kan. Tapi macam anak-anak Mami ni biasanya mereka ni jenis macam dah lahir pun memang dah besar. Mereka ni jenis chubby kan. So bila dah besar sikit tu mereka macam makin chubby lah. Even kalau macam 4 bulan tu berat biasa dah 8 kilo, 9 kilo. Itu normal untuk anak-anak Mami lah. Kira, tapi kalau dekat graf tu mereka kira macam mereka overweight sebenarnya. Cuma sebab mereka minum susu badan. So doktor tak berapa risau sangat lah sebab susu badan kan. Kalau macam susu formula dia menjadi kerisauan lah bila baby overweight. So itu overweight. So kita tak mau sembang pasal overweight sekarang ni. Kita nak sembang pasal baby yang underweight, yang kurang berat badan, yang BMI dia memang tak cun. So macam mana kita nak detect yang anak kita ni kurang berat badan kan? So kalau kita nak detect, kita dari segi kita pergi timbang setiap bulan tu kan. Kita pergi timbang setiap bulan, nurse dia akan kira lah BMI anak kita berapa. So kalau dia bawah 10, maksudnya dia di garisan kuning kan. Bawah 10 tu kira di garisan kuning. Tapi kalau bawah 8 kan, bawah 8 ke bawah tu dia dah dikira bawah garisan kuning. So bila bawah garisan kuning tu maksudnya memang anak kita ada problem kurang berat badan kan. So Mami tak nampak yang dekat IG ni siapa yang tengah menonton. Thank you sebab menonton hari ni dekat Facebook. Thank you so much. So kita akan sembang pasal baby yang kurang berat badan. Alright. So kalau ada komen, please komen. And kalau ada apa-apa nak tanya soalan dekat Mami, boleh tanya. Nak say hi, please say hi. Okay. Zika boleh tak tolong tengok yang dekat IG kot kalau ada soalan ke apa ke. Okay. Alright. So kurang berat badan. Okay. So apa faktor, apa faktor anak dia kurang berat badan ni kan? Dekat IG ada? Tak ada lagi. Belum lagi. Alright. So kalau ada soalan please tanya Alright. So faktor-faktor anak yang kurang berat badan ni, first sekali depa ni macam okay, baby lah. Kita spesifik tu baby. Kita tak macam kalau apa tu 2 bulan ke atas, 2 tahun ke atas, maksudnya dia kategori kanak-kanak, dia punya pemakanan dia tu lain. Okay. So kalau dari segi baby ni, dia punya kekerapan pemakanan dia pun lain, intake dia pun lain, dia punya kuantiti makanan pun lain. Okay. So kita nak sembang pasal baby. Okay. Kalau macam kanak-kanak tu kita tahulah kita nak suruh dia makan apa. Sebab dia dah banyak benda yang dia dah boleh makan kan. Tapi kalau macam baby ni,
makanan dia sangat-sangat terhad. Lepas tu dia punya tekstur makanan pun lembut lagi kan. Kalau baby, so apa tu orang panggil, mak-mak yang ada anak yang kurang berat badan, memang kita kena tahu, kena ada knowledge macam mana nak bagi anak makan. Sebab kadang kita bagi dia makan terlebih karbo, dia sembelit pula kan, ataupun dia punya tu kan, dia tu keras pula kan. So dia kita jadi macam dilema, dia nak buat macam mana lah ni kan. Duk pergi klinik, nurse pula duk raja marah. Suruh bagi makan tu, bagi makan ni, suruh sumbat tu, sumbat ni, apa semua kan. Sampai kena refer ke apa tu, pakar pemakanan lah, apa semua kan. So kalau mami pun mami risau kan. Kalau mami pun mami risau. So biasanya faktor-faktor depa ni kurang berat badan is macam baby kan. Sebab dia baru start makan kan, anak baru start makan 6 bulan kan. So bila dia start makan, dia macam makan pun makan main-main, tak berapa nak makan sangat kan, sikit-sikit macam tu. So dia punya apa tu, kuantiti makanan yang masuk dalam badan dia pun kurang. So itu pun boleh jadi faktor juga. Tapi kalau biasa, itu still normal. Kalau baby tu 6 bulan ke 7 bulan, dia baru tengah belajar makan. Ada baby dia cepat belajar, ada baby yang lambat pick up kan, lambat untuk belajar nak telan makanan tu. Dia lain baby, dia lain orang panggil apa, lain dia punya cara dia tau, lain dia punya penerimaan dia dekat makanan tu tau. So kalau macam baby 6 bulan makan dah terus pandai makan tu, kira alhamdulillah. Maksudnya kalau kita suap lepas ni, dia boleh makan, and berat dia kita tak risau. Tapi ada setengah baby 6 bulan kita suap makan, dia makan, lepas tu dia luah, dia makan, dia luah. So dia tak dapat khasiat daripada makanan yang dia makan tu. Itu yang boleh menyebabkan dia dalam masa sebulan tu dari segi zat makanan tu kurang. Tapi kita boleh support dari segi susu kan. So kalau macam baby menyusu ibu tu, mak lah yang kena produce susu yang berkualiti. Maksudnya mak kena produce susu yang ada kalori yang tinggi untuk baby punya pertumbuhan berat badan. So mak boleh support dekat situ. Kalau dia minum susu formula, kena cari susu yang betul-betul betul-betul helpful, betul-betul boleh support pertumbuhan badan baby tu, berat badan baby tu. Okay, so ada setengah baby macam 8 bulan ke atas, bila dia dah start makan makanan berprotein kan, macam ikan apa semua tu kan. So bila dia dah start makan macam tu, biasanya dia akan ada masalah cacing. Okay, hai Puan Nuraihan. Okay, so ni pemenang kita punya duit raya kan, tanya Puan. Okay, so apa tu, cacing, faktor-faktor cacing. Okay, biasanya kalau macam setahun ke atas tu pun ada juga anak-anak yang ada masalah cacing. Okay, so macam bawah 1 tahun tu ada juga. Okay, dia tengok macam mana cacing ni, dia lain cerita. Tapi cacing ni memang wujud nah. Cacing memang wujud. Itu boleh menyebabkan anak kurang pertambahan berat badan juga kan. So masalah cacing. Okay, so masalah cacing ni dia bila dia kena makan ubat cacing lah. Okay, sebab tu ada wujudnya ubat cacing. Okay, alhamdulillah tadi baru check up, berat anak naik, alhamdulillah. Okay, okay, beras yang mix tu. Kalau beras yang mix tu memang sangat-sangat helpful, sebab dia campuran banyak-banyak bijirin. So bila banyak bijirin pun dia dalam kategori makanan yang memang boleh tambah berat badan. Memang sangat-sangat bagus. Kita pun recommend tu untuk baby yang kurang berat badan ni. So mixkan beras baby tu. Okay, so beli dengan Gumi lagi lah bagus. Terima kasih Puan for support. Okay, alright. So tadi cacing Mami cakap faktor-faktor punca-punca yang boleh buat baby ni susah nak naik berat badan, cacing. So bila cacing ni, apa yang dia makan tu dia tak serap kan. Lepas tu cacing pula kacau kan. Right? So dia jadi macam payah nak naik berat badan. So memang kena bagi ubat cacing. Tapi ubat cacing bila setahun tak lah kan. So dia kena ikut dia punya apa tu kan. Kalau dengan KK dia akan ada satu apa panggil, temu janji kita dengan KK kan, dengan klinik kesihatan.
dia akan bagi ubat cacing dekat anak, ikut tarikh-tarikh, ikut berapa bulan sekali macam tu. So dia akan bagi ubat cacing kan. Tapi macam baby of course lah kan, dia tak ada ubat yang boleh bantras cacing tu kalau cacing tu wujud awal. Okey, lepas tu anak tu dia macam kurang minat makan, dia lagi suka makan susu, minum susu. Minum susu. Okey, so dia lebih suka minum susu. Bagi makanan, bagi nasi, reject. Bagi buah, reject. Semua dia nak reject. Kalau asal makanan solid food ni semua dia reject. So dia nak minum susu saja. So susu ni dia bagi khasiat kalsium. Okey, dia bagi khasiat kalsium, tapi dia tak boleh support dari segi zat besi untuk baby. Dia tak boleh support dari segi karbo untuk baby kan, kalori untuk baby. Kalori tu ada, tapi kalori daripada susu saja. Okey, so dia tak boleh support pertumbuhan berat badan baby tau. So untuk baby yang kurang minat makan ni, dia itu masalah lain, tapi dia boleh menyumbang kepada tak mudah untuk naik berat badan dia, susah untuk naik berat badan dia. Okey, so itu antara faktor-faktor dia. Okey, so macam semalam kita punya team ada share makanan-makanan yang sesuai untuk naikkan berat badan baby kan. So banyak jenis makanan, tapi kalau kita tengok makanan-makanan yang sesuai untuk baby ni yang berkalori tinggi sangatlah limited kan, sangat-sangat terhad. So kita kena pandai pilih. Okey, macam avocado sangat-sangat bagus untuk baby yang kurang berat badan. And mami nak ajar apa yang kita boleh buat. Okey, bila anak kurang berat badan ni, apa yang boleh kita buat is, satu, bila dia start makan solid food, kita start bagi dia makan nasi terus. Jangan yalah, ada dia beberapa mazhab kan, bagi puri dulu, bagi puri apple, puri pear, buat apa 4 days rule apa semua tu boleh buat. 4 days rule sangat bagus untuk kita nak detect dia punya orang panggil alahan dekat satu-satu makanan kan. Boleh buat 4 days rule. Okey, tapi kalau boleh kita start dengan macam baby 6 bulan, kita start dengan bubur nasi dulu. Sebab bubur nasi dia ada karbo tau. So karbo dekat bubur nasi ni dia boleh help untuk bagi baby tu naik berat badan dia, bagi dia better. Sebab ada baby dilahirkan, dia berat badan dia dah 3 kilo ke 4 kilo, dalam pantang pun dia naik ke 5 kilo. Ada baby yang macam tu. Okay? Tapi ada setengah baby dia dah lahir premature, ataupun mungkin tak cukup, kurang berat badan, macam 3 kilo something, yang rendah lah, kira normal untuk baby yang newborn, tapi dia lahir dengan berat badan yang agak rendah. Lepas tu dia membesar, dia tambah sikit-sikit berat badan dia kan. So bila dia tambah sikit-sikit tu, bila dia by the 6 month dia baru cecah dalam 5 kilo macam tu kan, itu agak merisaukan kita. Okey, bila 6 month dia baru cecah 5 kilo macam tu, 5.5 kilo ke, memang itu signal yang anak kita tu berat badan dia still underweight. Okey, so ngam dia masuk 6 bulan tu, teruslah bagi dia makan karbo. Okey, so bagi dia bubur nasi terus. Okey, bagi bubur nasi. Lepas tu tengok 4 days tu, bubur kosong dengan susu dia okey. Bubur kosong dengan susu 4 hari dia okey. Lepas tu hari yang kelima tu startlah tambah sayur. Okey, kalau nak tambah sayur, kita just tambah macam sayur yang baby boleh makan lah. Contoh macam carrot, potato pun boleh. Kalau kita tambah potato dalam nasi kan, itu satu combination yang karbo dengan karbo. So dia makanan tu jadi tinggi karbo kan. So bila makanan yang lebih tinggi karbo ni kena berhati-hati sikit lah. Tak boleh lah kita bagi 4 days straight makan nasi dengan kentang. Nasi dengan kentang, memang alamat dia anak kita berak semelik. So dia jadi dia punya tahi dia pun jadi sangat-sangat keras. Okey, so avoid benda tu. Okay, so kalau boleh bagi dia nasi dengan carrot hari yang kelima. Lepas tu nasi carrot. Lepas tu tambahlah sikit ikan. Okay, letaklah ikan salmon ke, ikan bilis ke pun boleh dah. Okay, so dia ada satu complete meal tau. Bila hari yang 4, 8, hari yang ke-9 tu dia dah ada complete meal. So macam tu, dia jadi satu combination yang lengkap.
Itu untuk baby yang 6 bulan start makan. Okey, dah boleh bubur. Tapi tekstur dia make sure dia sangat-sangat halus lah bila kita bagi baby makan ni. Okey, so lepas tu barulah kita bertukar ke beras campur dengan benda lain pula. So kita dah tahu anak kita dah pas makan carrot, dah pas makan ikan yang kita bagi tu ataupun ayam atau macam tu. Then dia dah lepas. So dia dah jadi satu complete meal. InsyaAllah anak kita dalam masa macam 6 bulan ke 7 bulan tu pun dia dah dapat intake zat makanan yang cukup kan. So dia akan membesar dengan sihat. So kita pun dah tak risau. Okay, by 7 bulan dia start makan, dia boleh tambah banyak lagi makanan dan kita tambah lagi dia punya jenis-jenis makanan dia tu. Okay, bagi dia ayam, bagi dia sayur lain pula kan. So letak carrot pula, letak kentang pula, sweet potato sangat bagus untuk naikkan berat badan baby. Dan okay, siapa yang cakap yang baby tak boleh makan snack kan. So kita kena selang-selang dengan snack juga. Okey, maksudnya dekat sini kalau anak kita pagi makan bubur nasi, okey, bubur nasi, sementara nak tengah hari tu ataupun dalam pukul macam pagi bubur nasi, lepas tu macam tengah hari sikit lah macam tu, kita dah bagi dia snack. Okey, snack ni kita boleh bagi dalam bentuk buah. Okey, kita potong lah macam buah mango kan, kita masuk dalam food feeder dia ke atau fruit feeder dia kan, yang silikon tu kita pun bagi dia makan. So kita pun ajak dia cara dia pegang makanan, dia pegang potongan buah betik ke apa ke. So snack-snack yang dalam bentuk buah lembut. Okey, so kita bagi. So bila anak kita macam 7 bulan ke atas, dia macam mesti berat badan dia masih lagi problem. Okey, so kita kena bagi dia kekerapan makanan dia tu kena lebih kerap. Okey, so kita bagi dia mungkin 3 hidangan utama, which is nasi dengan complete meal tu. Okey, lepas tu kita selangkan 2 hidangan snack. Okey, 2 hidangan snack. Maksudnya dalam bentuk puri buah ke ataupun dalam bentuk buah yang dipotong, buah lembut yang dipotong ke. Okey, so kita kena selang-selangkan dia. Bila dia dapat intake yang cukup, insya-Allah dia punya berat badan akan lebih bertambah, lagi senang bertambah. And bila dia dah masuk 8 bulan ke atas, okey, 8 bulan ke atas, kita dah boleh masukkan minyak. Okey, kita dah boleh start tumis-tumis untuk anak. Kita dah boleh bagi anak makan unsalted butter. Kan? So bila kita masak nasi, contoh kita masak bubur nasi, apa yang kita boleh buat untuk kita nak speed up ni, nak bagi anak cepat naik berat badan ni, dia memang dari makanan je lah kan, of course kan. So menu-menu yang kita buat, kita tambah lagi daripada khasiat daripada minyak-minyak tu, lemak daripada minyak-minyak tu. So lemak tu lemak yang bagus tau kan. Untuk mak-mak je lah kita punya elak makan butter apa semua kan, sebab kita tak mau gemuk kan. Tapi untuk baby ni kita kena make sure dia dapat lemak yang cukup, kalori yang cukup kan. So baru dia punya berat badan akan bertambah. Okey, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat bubur nasi. Okey, buat bubur nasi, letaklah unsalted butter dalam tu. Ataupun kalau orang Indian mami cukup suka tau, depa akan letak minyak sapi dalam makanan baby kan. So minyak sapi tu sangat-sangat bagus untuk pertumbuhan, untuk bagi lemak yang bagus dekat baby. Okey, so minyak sapi. Cuma kita mungkin agak rasa macam pelik sikit kan letak minyak sapi kan. Tapi boleh try. Minyak sapi dia bau dia sangat wangi kan. Mungkin anak kita suka. So kita letak dalam bubur nasi tu. Okey, lepas tu kita masak dia punya lauk asin ke kan. Yang tu kita boleh pakai minyak biasa ataupun boleh pakai unsalted butter, boleh pakai apa lagi? Kalau macam extra virgin coconut oil, extra virgin olive oil, yang tu tak boleh tumis tau. Okey, so macam olive oil kan dia ada banyak jenis olive. So kita yang boleh tumis cuma olive oil biasa. Okey, kalau yang extra virgin ke atas tu, maksudnya yang cold press apa semua tu, yang tu tak elok ditumis. Okey, so apa yang kita boleh buat bila dah siap satu hidangan, contoh kita buat bubur nasi, bubur ayam hari ni kan. Bubur ayam dah komplit dah, dalam tu ada ayam, ada sayur, ada nasi kan. Lepas tu kita titiskan dalam tu extra virgin coconut oil.
kalau kita pakai coconut oil lah, extra virgin coconut oil kan. Tapi kalau kita ada extra virgin olive oil, kita titiskan dalam tu 2 ke 3 titis pun dah cukup dah. Okay, so dia boleh help untuk tambah berat badan baby kalau kita letak. Lepas tu apa lagi kita boleh buat? Kita boleh bagi snacking. Okay, snacking untuk baby kita boleh buat fries sendiri kan. Kita rebus apa tu sweet potato ataupun potato yang purple potato pun boleh, ikutlah yang color purple, color orange pun, yang tu dia sangat-sangat bagus. Dan kita potong, kita goreng kan. So dia jadi satu fries. Okay, so kalau nak pakai potato biasa pun boleh. Okay, potato yang kuning tu pun boleh. Okay, so kita rebus, kita pun potong, kita pun goreng. Dan anak kita petang-petang dia makan tea time tu, okay, walaupun dia 8 bulan dia dah boleh pegang. Kita boleh ajak dia pegang finger food kan. So dia dah boleh pegang, dia dah boleh makan. Okay, so snacking dia pun makanan yang boleh tambah berat badan. Makanan utama dia pun boleh tambah berat badan. Dan insya-Allah dia punya berat badan akan cepat naik. Okay, and apa lagi yang kita boleh buat is kita tambahkan cheese. Okay, cheese ni, cheese yang baby boleh makan macam cheddar cheese block. Okay, cheddar cheese block yang kita beli, jangan kita beli yang potongan yang slice tu tau, yang tu dah diproses banyak kali. So kita beli yang cheddar cheese block. Ada banyak brand yang halal dekat luar. Rumi pun ada juga, kita punya cheese pun buat daripada cheddar cheese block. So kita masukkan dalam bubur nasi dia. So bubur nasi dia akan jadi macam lemak. Wih, sedap sikit kan. Kan dia berlemak and dia ada rasa. Okay, dia ada rasa. So baby dia rasa macam sedap lah. Dia tak rasa macam plain lah makanan dia. So dia makan, dia pun berselera and dia akan makan lebih lagi. Okay, so apa lagi kita boleh buat? Kita boleh tambah cheese, kita boleh tambah susu kan. Kalau baby minum susu formula, kita boleh letak susu formula dalam bubur tu pun boleh juga. Okay, yes. Okay, kita ada soalan dari Mamis. Minyak apa yang boleh guna untuk tumis makanan baby? Okay, minyak yang boleh tumis makanan baby, first yang paling bagus, okay, olive oil. Olive oil yang biasa tu, okay, yang dia tulis olive oil. Ataupun dekat depan tu, kalau kita beli brand macam dekat Mydin, ada brand macam natural. Lepas tu ada brand, banyak jenis brand tau yang olive oil ni. Cuma make sure bila kita pilih tu dia ada tulis olive oil ataupun light olive oil, yang tu boleh pakai. Tapi macam minyak masak biasa boleh pakai, minyak sawit biasa kan, minyak corn pun boleh pakai, so minyak kelapa pun boleh pakai. So tapi make sure dia bukan yang cold press. Sebab bila kita hasilkan minyak, okay, ini penghasilan minyak lah. Bila kita hasilkan minyak, first press tu yang dipanggil virgin, okay, extra virgin maksudnya kan. So dia first dipress, okay, dipress. Bila yang proses yang seterusnya, okay, bila minyak tu dihasilkan, dia proses yang seterusnya itu dia punya kualiti minyak tu makin kurang. So itu yang dia jadi macam olive biasa punya. Dia ada grade-grade dia ada tangga-tangga jenis-jenis dia kan. So yang extra virgin, okay, extra virgin punya tak sesuai untuk ditumis. Sebab bila ditumis dia kena heat kan. So bila kena heat, dia punya khasiat dia akan hilang. Okay, so sayang lah kan. Sebab extra virgin ni dia lebih mahal. Kalau kita beli satu botol yang kecil tu pun dah berapa puluh ringgit dah kan kalau extra virgin kan. So yang boleh ditumis cuma yang bukan extra virgin, okay, yang light olive oil macam tu. So kalau guna olive oil sebenarnya lagi bagus. Tapi kalau dari segi berat badan, minyak kelapa sebenarnya dia lebih tinggi kalori daripada olive oil kan. So tengok apa tujuan kita nak menumis tu, nak tambah berat badan baby ataupun nak bagi kesihatan dari segi nak bagi dia lebih sihat. Kalau olive oil dia lebih sihat. Kalau coconut oil dia boleh tambah berat badan dan dia pun sihat juga sebenarnya. So boleh tumis. Okay, clear puan? Okay, alright. So next, Mami nak cerita lagi makanan yang kita boleh buat. Okay, yang kita boleh buat, kita boleh bagi anak kita kan makan pisang.
Pisang pun tinggi juga tau, dia punya khasiat dia kan untuk naikkan berat badan baby. And kita boleh juga bagi dia makan buah-buah yang tinggi kalori macam peas, avocado. So avocado ni memang famous kan. Even kita pun kalau makan avocado pun bagus, lemak dia sangat bagus. Okay, lepas tu satu lagi, kita campurkan beras kita kan. Mungkin ada setengah kita tak berapa familiar dengan beras campur ni. Tapi bila kita campur beras yang kita makan, tak kisahlah beras biasa tu, kita letak barley, kita letak quinoa, kita letak gandum, kita letak millet, kita letak banyak jenis bijirin dalam nasi baby tu kan. Dalam bubur nasi tu, insya-Allah dia boleh tambah berat badan baby. Kalau dekat India yang mami baca, depa ada satu mavu tau. Satu mavu ni dia daripada kombinasi kacang-kacang tau. Kacang dal lah, kacang apa segala makneka. Orang panggil kacang tau. So depa mix kan, depa sangai, depa blend halus. Yang tu depa buat jadi base bubur baby. Okay, so satu mavu ni bila dipakai kacang-kacang macam tu, memang terbukti dekat India memang boleh tambah berat badan baby. And even kita dekat Malaysia memang akan rasa macam agak janggal kan bila bagi anak makan mix grains macam tu kan, ada mix kacang apa semua tu, memang agak janggal. Tapi kita boleh praktik kalau anak kita ada masalah berat badan. Okay, so kita dah ikhtiar banyak jenis kan, kita dah bagi anak makan cheese, bagi anak makan tu apa semua. Why not kita try satu mavu? Okay, so satu mavu ni memang yalah bukan depa saja-saja ni kan makanan tradisi depa kan, tapi dah di research by orang panggil pakar-pakar pemakanan, memang sangat-sangat terbukti, even diamalkan kat luar negara. Okay, even dekat Malaysia ni kita boleh try adapt. Okay, sebab dia lagilah bagus sebenarnya. Kacang-kacang macam tu dia boleh satu bagus untuk brain. Dia bukan untuk berat badan baby saja, untuk brain. Alright. Lepas tu satu lagi yang kita boleh buat bila anak kita kurang berat badan, kita kena check dia punya vitamin C intake juga tau. Sebab anak kadang dia kurang vitamin C dalam badan, dia tak boleh nak absorb zat-zat makanan yang dia makan tu. So no wonder lah dia punya berat badan susah nak naik. Sebab dia kurang zat besi. Dia kurang zat besi. Maksudnya dia nak serap tu, dia makan banyak tapi dia tak serap zat makanan tu. So zat makanan tu, apa semua dengan makanan tu akan keluar jadi lah kan. So itu yang susah juga dia nak serap. Okay, so apa yang kita boleh buat, bagi dia makan buah-buah yang tinggi vitamin C. Okay, macam kita bagi dia makan labu, kita bagi dia makan puri lah kan, dalam bentuk puri labu, ataupun kita buat labu rebus tu, kita boleh bagi kat dia juga. Lepas tu kita boleh bagi dia makan buah peach dia tinggi vitamin C juga. Okay, so kita bagi dia cukup intake. Okay, vitamin C dia tu. So bila badan dia vitamin C dia tinggi, cukup untuk badan dia, lepas tu dia boleh absorb, dia boleh serap semua zat-zat besi yang masuk. So kalau dia makan ayam, dia dah boleh dapat serap semua iron daripada ayam tu, dia boleh serap zat-zat daripada ayam, okay, karbo. So maksudnya dia dapat tambah berat badan lah, okay, bila dia boleh serap semua. Itu yang jadi bila kita tengok macam ada setengah budak, setengah baby, dia memang orang panggil petit, memang dia kecil, memang dia jenis macam kecil, comel-comel je, kecil je, halus je kan. Bila kita tengok mak dia pun kecil. Itu memang jenis yang kecil lah kan. Tapi sebenarnya baby ni, dia kalau dia dapat zat makanan yang cukup, dia boleh lebih besar daripada mak bapak dia. Itu fakta. Okay, so apa yang kita boleh buat, kita kena support baby kita ni daripada 6 bulan. Kita kena support mereka ni supaya mereka dapat intake zat besi yang cukup. Okay, itu yang memang kalau macam KKM pun memang dipersarankan, mereka dah keluarkan jadual pemakanan kan.
Dia keluarkan piramid, dulu piramid makanan, sekarang dah keluar jadual pemakanan. Even piramid makanan sekarang pun untuk orang dewasa pun berubah. Okay? So kita kena selalu ada ilmu, ada knowledge tentang makanan ni. Okay? Apa yang patut kita bagi anak kita makan, apa yang patut kita tambah dalam hidangan anak kita supaya dia lebih selera makan and dia punya BMI dia sentiasa cantik saja. Okay, so Mami hope you all boleh dapat tips-tips sikit lah, boleh dapat sikit ilmu hari ni. Okay, macam mana kita nak naikkan berat badan baby, and make sure anak kita makan makanan yang sangat-sangat sihat. Okay, sebab pemakanan sihat ni bukan saja untuk tubuh badan, tapi untuk minda, untuk otak anak kita, supaya bila dia besar nanti dia lebih mudah fokus. Okay, bila kekurangan zat besi, zat-zat nutrien dalam badan anak, bila dia membesar, kita risau dia. Satu tu bantut, kedua kita risau dia punya daya fokus dia bila dia belajar. Itu yang susah. Bila anak kita terlampau, macam bila dah besar kan, dia pun akan expose dengan makanan junk food lah, apa semua kan. Itu lagi merisaukan. So bila dia sampai tahap macam tu, dia lagi susah nak fokus. So daripada awal ni, kalau kita ajak dia dengan makanan yang sihat, okay, daripada awal dia dapat nutrien-nutrien yang cukup bila dia makan. Okay, so dia punya daya fokus dia tu akan lebih tajam lah. Okay, hai Puan Aslinda. Okay, so itu saja untuk hari ini. Alright, so kita semua tengah lockdown kan, tengah berada di rumah, and hopefully kita dapat sediakan makanan yang lebih sihat dekat rumah. Okay, so kita boleh kontrol apa yang anak kita makan. Okay, so kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan, hari Rabu. InsyaAllah kita akan share topik-topik, kita akan sembang-sembang topik yang lebih best lepas ni, and you all boleh suggest apa yang you rasa macam Mami, why don't kita sembang pasal topik ni kan. So senang. Alright, by the way sebelum Mami nak tutup this sesi live, Mami nak bagi tahu, nak war-warkan, nak hintkan yang kita akan keluarkan 3 produk baru daripada Grumi Malaysia. Okay, so kita akan keluarkan satu kit soya sauce. Okay, organic kit soya sauce, which is kicap untuk kanak-kanak. Okay, kicap untuk kanak-kanak yang dibuat daripada soya organik. Okay, kita dah dalam proses untuk siapkan start the production untuk kicap. Okay, so Mami quite excited sebenarnya. Yang tu akan di-launch pada 15 hari bulan nanti, 15 hari bulan 6. Tapi dah boleh pre-order dekat kita punya website tau. So you all boleh pergi dekat www.grumimalaysia.com and boleh pre-order kicap organik tu. Okay, untuk kanak-kanak 12 bulan ke atas. Lepas tu hujung bulan nanti pula kita akan launch 2 produk. Okay, which is set savory untuk baby. Okay, kita ada set rumi, which is dalam set rumi tu ada serbuk bawang putih, serbuk bawang merah. Lepas tu kita ada serbuk halia. So itu set untuk you all nak menumis dekat rumah. Okay, so you boleh guna waktu kita banyak ada kat rumah ni, nak tumis-tumis, kadang tak sempat nak potong bawang ke apa ke, just campak-campak saja serbuk tu. Okay, itu set rumi. And kita ada juga set yang terbaru yang you all boleh pre-order juga dekat website. Kita ada set rafa. Okay, set rafa ni dia ada mushroom dalam dia, mushroom powder, kita ada oregano, and kita ada cheese. Okay, cheese powder. So yang ni bagus untuk kalau you all nak buat pasta carbonara ke, nak buat sup mushroom ke. So you boleh guna set tu untuk tumis-tumis, untuk buat sup-sup tu. Sedapnya rasa kan. So itu yang excitement daripada Grumi yang kita akan bagi dalam bulan Jun ni, and tunggu kita launch nanti. And boleh buat pre-order secepat mungkin. Okay, sebab kita letak limited punya unit. So siapa cepat dia dapat. Alright, so yes, Mami Syafiqah kita. Yeay. Okay, thank you Mami Syafiqah. So cepat-cepat grab ya. Cepat-cepat grab sebab 3 produk ni kita tak keluarkan satu, kita keluarkan 3 produk baru. Okay, so yang paling excited sekali Mami
ini first time kita keluarkan liquid series tau. Sebab kicap kan dalam selalu kita duk main powder je kan. So this time kita keluarkan kicap untuk kanak-kanak. Okay. Alhamdulillah, so kita dah test, dah buat R&D banyak kali dah untuk kicap tu. Lepas tu kita, kicap kita yang special ni, okay, dia buat daripada soya organik. Satu, lepas tu kita pakai Himalayan pink salt. Kita tak pakai garam putih biasa. And kita gunakan organic cane sugar. Okay, organic raw cane sugar nah, gula tebu yang memang yang organik, bukan gula putih. Okay, so kita bahan-bahan dia sangat-sangat premium. Okay, tak sama macam kicap-kicap yang ada dekat pasaran. And dia non-GMO. Okay, non-GMO sebab soya-soya tu memang pure soya. Okay, dia bukan soya jadian yang dicipta oleh manusia kan. So dia non-GMO. Alright. So ada lagi soalan? Ada lagi. Bila boleh dapatkan kat stokis produk-produk baru tu? Okay, kita dah buka pre-order dekat kita punya sistem. And stokis kita, ejen-ejen kita semua dah start buat pre-order dah dekat sistem. Okay, kita dalam proses untuk production. And sebelum 15 hari bulan, kita punya stokis, kita punya outlet semua akan dapat stok tu. And by 15 hari bulan, you all dah boleh contact stokis-stokis yang terdekat untuk dapatkan soya dulu kicap dulu. 15 hari bulan kicap dulu keluar. Okay, 24 hari bulan set Rumi dengan set Rafa akan keluar. Okay, so tunggu, kita tak boleh launch sekali 3-3 tu kan. Sebab nanti pening banyak sangat benda kan. So sebab kicap tu pun dia agak rumit untuk dibuat. So kita ambil masa sikit. So kita launchkan kicap dulu, then set perisa yang 2 lagi tu. Okay, so ada lagi ke? Alright, so kalau tak ada apa-apa, Mami nak tutup sesi petang ni. Thank you so much followers dekat Facebook, followers dekat IG. Thank you so much sebab sudi menonton kita. InsyaAllah minggu depan kita akan live lagi. Okay, by the way, ikut kita punya Groomie live setiap hari. Kita ada banyak sesi yang HQ buat, yang Groomie buat untuk kita share knowledge. Okay, share knowledge tentang pemakanan baby especially. Okay, so thank you so much. Selamat hari ni hari apa? Selamat hari Rabu. Okay, bye. Assalamualaikum.